Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha tuan pengerusi surau apa namanya, lupa. Al-Hafiz, surau Al-Hafiz Taman Desa Jaya. Yang dihormati tuan timbalan pengerusi surau, warisan AJK surau, dan kasini tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Saripati Hadis karangan bagi Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Imam Suyuti. Mudah-mudahan tambah semangat untuk kita terus menuntut ilmu dan menyampaikan, insya-Allah. Baik. Tak ingat dah baca belum, tapi tak apalah, baca ya. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati padahal ia atas ini jalan, maka iaitu mati syahid. Orang menuntut ilmu kalau mati dikira mati syahid, syahid akhirat lah. Dia masih lagi dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, kebumikan, seperti orang mati biasa, tapi dikira mati syahid akhirat. Maknanya guru saya pun pesan kita niat untuk menuntut ilmu ni sampai kita meninggal dunia lah. Niat kita tu nak menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Walaupun menuntut ilmunya itu cuma seminggu sekali, maghrib isyak contohlah. Yang lain baki semua cari duit, kita siang malam, pagi petang. Contoh ni bukan orang sini, tempat lain ni, planet Marikh contohnya. Walaupun begitu, tapi kita ni pasal apa? Cari rezeki nafkah tu untuk dapat menuntut ilmu. Kalau tidak, tak dapat nak menuntut ilmu juga kan. Jadi masa berapa banyak untuk ilmu tu nombor dua. Yang penting niat kita nak menuntut ilmu sampai nak meninggal dunia lah, sampai meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan andai kata kita dijemput oleh Ilahi, mudah-mudahan kita dikira mati dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Kemuliaan ilmu tu tak perlu diterangkan banyak. Semua orang mendakwa dia ada ilmu. Contoh kalau dekat sekolah tu,
Hari ni kita nak belajar, contohlah kalau macam saya mengajar bahasa Melayu. Saya ambil ijazah sarjana muda sastra, kemudian pengajian bahasa Melayu. Jadi ajar bahasa Melayu. Hari ni nak belajar kata nama. Dah tahu kata nama? Tahu je semua. Bagi contoh satu, menyepak. Aku sepak kau orang. Contohnya menyepak. Menyepak tu kata kerja. Kalau ditanya tu tahu aja. Suruh buat contoh salah. Ya tak? Satu lagi, bila dah ngajar, faham tak? Faham. Bila periksa semua gagal. Bukan semualah, adalah kebanyakan je gagal. Tak faham, tak nak sebut tak faham, ataupun tak tahu, tak nak sebut tak tahu, kan? Kenapa? Sebab tahu ilmu tu, siapa ada ilmu mulia. Jadi semua orang nak mengaku dia ada ilmu, semua orang nak mengaku dia tahu. Nak menunjukkan kemuliaan ilmu. Dan memadalah jahil itu kejinya, hinanya, bahawasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Tak ada yang nak mengaku bodoh. Ya tak? Kalau dekat sekolah tu, cerita sekolah lah contoh yang paling dekat dengan saya lah, kan. Jadi kalau kat sekolah, dan semua orang sekolah kalau kat Malaysia ni lah, semua orang sekolah, jadi semua merasai pengalaman sekolah. Tak kira lah sekolah kerajaan ke swasta ke, kan. Kalau kelas terakhir tu, kelas paling ujung, sebelum saya sekarang ni ngajar kat Sekolah Menengah Islam Johor Bahru, kat Pekan Rabu tu, dulu tempat immigration tu, kan. Itu satu tingkatan satu kelas je. Jadi ada 5 tingkatan 5 kelas saja, tak banyak. Tak boleh nak buat contoh. Contoh kalau sekolah sebelum tu saya ngajar pusat Sekolah Sri Omega. Itu satu tingkatan ada 10 kelas. Satu kelas 35 orang macam tu. Memang beribu. Last saya keluar sekolah tu ada 3,000 pelajar. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, campur tingkatan 1 sampai tingkatan 5, campur international. Sekolah antarabangsa, dipanggil year 1 sampai year 9 kalau tak silap. Jadi campur semua sekali 3,000 murid. Jadi dalam satu tingkatan tu ada 10 kelas. Tak boleh dinamakan kelas ABC, tak boleh. Sampai 10 tu tak boleh. Pasal apa? A, B, C, D. D, kelas D ni pun dah kira macam kelas bodoh. Ni 10 lagi. Nak sampai ke 10. Takkan D, E, F, G, H, I, J. Lagilah. Tak boleh. Jadi macam mana mesyuarat? Kita 3 kelas je. Dia 10 kelas, tapi nama dia tu A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Yang ini tak tahu C4 ke apa, tak ingat. Yang penting tak ada D lah. C tu pun lah kira orang tengok kenapa C. Orang segitu je. Kelas C. Tak? Punya nak ngelakkan, itu baru huruf, belum kata bodoh. Huruf. Memang dikelaskan lah budak yang pandai tu kelas depan lah. Kenapa? Pasal kalau dicampur dengan budak belakang, dia khawatiri yang pandai ni terpengaruh dengan yang tak pandai. Dia punya pengaruh yang tak pandai tu lebih kuat daripada yang pengaruh orang pandai nak memandaikan yang tak berapa pandai. Memang dia asing macam tu. Lagi kalau swasta kan, nak kerja akademik kan. Sekolah tu pernah catat 50 pelajar SPM dia 9A Street. 9A ada 50 orang. Jadi mana boleh campur kelas depan belakang. Tak boleh. Nanti jadi pengaruhnya yang negatif lebih kuat. Baik. Kenapa macam tu? Sebab nak mengelakkan daripada dikatakan jahil atau bodoh tu. Bahasa Arab tak berapa hina sangat, keji sangat perkataan jahil tu. Macam sedap punya juga kan. Tapi bila tukar bahasa Melayu, bodoh, ya Allah, memang tak. Tak boleh. Cikgu sekarang tak boleh kata bodoh pada anak murid, tak boleh.
kurang pandai. Kalau jawapan tu salah, kurang tepat. Yang kalau boleh jangan sebut salah, tapi kalau nama dia dah salah, tak apalah, nama dia Muhammad Salah. Itu pemain bola lah kan. Ya, kalau sebab sekolah tu bukan warga negara pun ada juga, di Indonesia, Filipina, Thailand, tapi semuanya Islam lah. Singapura, yang Filipina tu Islam, masuk Islam, dah lama lah duduk sini kan. Kalau cakap Filipina, macam dalam filem Filipina lah, pengaku sayur betul kan. Wah, memang bahasa-bahasa Filipina. Kalau yang Thailand, macam kita nak lah kalau bercakap. Tu kan, sorry cup apa semua tu kan. Baik, jadi semua orang tak nak mengaku dia jahil atau bodoh, menunjukkan betapa kejinya, hinanya jahil itu. Baik, jadi cukuplah dua perkara ini, mudah-mudahan menambahkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu dan sampaikan insya-Allah. Baik, saya berniat nak baca hari ni saya ingat nak bacakan satu bab daripada fikih, ilmu fikih. Mungkin tuan-tuan dah tahu tapi kita ulang kaji lah. Iaitu saya ambil daripada kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquh fi Amriddin. Kitab Sabilul Muhtadin, muka depan dia dah hilang, dia punya tulisan pasal keluar masuk rak buku, dia hilang tulisan dia. Jadi yang dalam lah. Kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquh fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini kitab Melayu. Dalam alam Melayu, kitab ini antara kitab yang paling besar. Bukan saiznya kecil aja, A4 je ni. Tetapi besar maksudnya perinci, paling perinci dia punya huraian dalam satu-satu bab. Kenapa macam tu? Sebab ambilannya daripada kitab Tuhfah dan Nihayah, disebutkan pada permulaan, dan pada isinya pun disebutkan. Diambil daripada kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Kitab Tuhfah dan Nihayah ni kitab Arab. Kitab Tuhfah dan Nihayah ni, kitab Tuhfah oleh Syekh Ibnu Hajar dan Nihayah oleh Imam Ramli. Dua kitab ni, dua kitab besar bahasa Arab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada kalangan tuan-tuan sendiri ataupun ahli keluarga ataupun kawan-kawan atau saudara mara yang ada belajar pondok, madrasah atau pesantren, sebut kitab Tuhfah dan Nihayah, maka dia faham, dia kenal kitab tu, kitab besar dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi maknanya memang itu sumber rujukan utama mazhab Syafi'i, dan berbahasa Arab lah. Dan kitab tu pun adalah dalil-dalil Quran dan hadis ni. Maknanya walaupun kitab ni kitab Melayu, tetapi kita bersyukur kerana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni, ulama Banjarmasin, orang Melayu Banjarmasin, dia ni belajar di Mekah, Madinah lama. Guru dia sendiri dekat Mekah sana pesan, awak, dia nak belajar lagi. Dia dah berpuluh tahun lah belajar, nak belajar lagi. Guru dipesan, awak balik, awak sampaikan dulu apa yang dah belajar. Sampaikan dulu. Maka dia belajar tu di support lah, dibiaya oleh raja pada masa itulah. Jadi bila balik semula ke tanah air, gurunya suruh, lalu diminta oleh raja ni untuk membuatkan satu kitab Melayu lah. Dia belajar Mekah sana, belajar Arab. Tapi untuk masyarakat dekat Banjarmasin, masyarakat Melayu, jadi diminta oleh sultan situ untuk buat satu kitab Melayu. Itulah terhasilnya kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquh fi Amriddin. Sampai pada bab ibadat. Dia dalam bab ibadat ni. Ilmu fikih banyak cabang. Satu ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, dan juga faraid. Masih dapat air manis lagi. Tak apalah. Cuma kalau akan datang mungkin air masak pun boleh.
Jadi beliau mengarang pada bab sampai bab udhiyah, iaitu korban lepas haji umrah, kemudian udhiyah korban, kemudian sembelihan, masuk pada bab makanan, habis. Dia nak sambung bab yang seterusnya lah, muamalat, nakahat, jinayat dan faraid. Namun Allah Ta'ala telah panggil dulu dia, maka sampai bab itu sahajalah kitabnya, tak ada sambungan. Siapa sampai umurnya kan, tak panjang. Baik. Jadi kitab ini tuan-tuan, ambilan Tuhfah dan Nihayah. Kadang-kadang kitab Tuhfah kata begini, kitab Nihayah sebut begini. Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar pendapatnya begini, pendapat Imam Romli begini. Ada ketika berbeza pendapat. Dan berbeza pendapat itu tak menjadi masalah. Kenapa? Sebab Ibnu Hajar ada rasionalnya sendiri, ada dalil Quran hadisnya, dan ada sebabnya dijatuhkan hukum demikian. Manakala Imam Romli juga daripada dalil Quran dan hadis difahami daripada sekian-sekian cara, maka hukumnya jadi begini. Jadi maknanya memang sesuai dan padanlah kedua orang ulama ini berbeza pendapat atas dalil dan sebab masing-masing. Sebab mereka berdua ni memang hafal 30 juzuk ayat Al-Quran, dan juga beribu-ribu hadis. Jadi masing-masing ada hujah sendiri. Tapi kalau saya sendiri nak mempertikai pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, adalah sangat tidak tak padan lah, tak padan, tak sesuai. Ibaratnya budak tadika kan, nak membetulkan guru sekolah menengah, contohlah, contoh. Sebab kenapa tak sesuai? Kalau betul tak ada masalah. Tapi dari segi penguasaan ilmu itu, macam saya sendiri, kalau dibandingkan, tak payahlah 30 juzuk, 30 surah saja belum hafal. 30 juzuk tu banyak sangat. 30 surah kalau di Ustaz hafal tak? 30 surah sampai tak? Saya sendiri dah pernah kira, tapi memang tak sampai pun. Tuan-tuan mungkin ada yang dah hafal lebih. Dan hadis, berapa ribu hadis, tak payah ribu, ratus pun masih jauh, puluh pun agak banyak. Berapa hadis dia lah, tak payah puluh lah, malu nak tanya puluh. Kan? Berapa hadis, matan hadis tu maknanya teks hadis tu, barisnya apa semua dari awal akhir, berapa banyak hafal. Itu tak payah tanya sanadnya lah. Sanad tu apa? Hadis ini diriwayatkan oleh siapa, daripada Rasulullah SAW. Itu sanad dia. Itu tak payah ceritalah, memang tak hafal. Kan? Jadi kerana kekurangan ilmu oleh diri saya, maka tak patut dan tak padanlah kalau saya nak mempertikai pendapat Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Romli, Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli. Baik. Bab apa saya nak baca yang berkaitan dengan doa kunut, pasal kita nak maklum saudara kita di Palestin sana ditimpa kesusahan. Lama sebenarnya ni, baru naik balik dia punya ni kan, ceritanya tu kan. Daripada saya kecil ceritanya tu dah berlaku kan. Baik, jadi kita dianjurkan untuk membaca doa kunut nazilah. Jadi kita ambil maklumat dah, maklumat asal dalam kitab Sabilul Muhtadin mazhab Syafi'i, ambilan Tuhfah dan Nihayah. Apa maklumat penuh ataupun yang disampaikanlah dalam kitab ni, mari kita dengarkan. Kitab Sabilul Muhtadin 2 juzuk. Kitab ni 2 juzuk. Juzuk yang pertama muka surat 212. Muka surat 212, iaitu pada bab doa kunut. 212.
12 baris dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan sunat kemudian daripada zikir i'tidal, iaitu hingga min syai'in ba'd. Ini ambilan daripada i'tidal, antara bacaan selepas i'tidal sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Sunat ditambah rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau redha makmumnya lah. Jadi maknanya imam kena belajar, makmum pun kena belajar. Imam macam belajar, makmum tak belajar, nanti kena berdehem dengan makmum. Kan? Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al. Tak sampai habis makmum belakang tegur, ni kenapa i'tidal lama sangat ni, kan? Jadi bila makmum pun belajar, makmum pun ikutlah baca rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Biasa tempat lain lah, bukan sini kan. Jadi imam tu lambat sikit dia baca, kenalah berdehem ni isyarat belakang tu kan. Kalau nak sangka baik, mungkin dia sakit tekak ustaz. Yalah, mungkin sikit tekak. Tapi dah banyak kali asyik berdehem aja kan. Baik, sambung Itu ada cerita juga tu berdehem, apa hukum berdehem, batal ke tidak batal kan, nantilah lain kali Jadi selepas bacaan zikir i'tidal dan sunat kemudian zikir i'tidal, iaitu hingga min syai'in ba'd, membaca kunut. Sunat membaca kunut di dalam i'tidal rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Jadi hukumnya hukum asal kunut ni sunat lah. Maknanya kalau tak dibuat tak berdosa dan sah sembahyang. Sah sembahyang, cuma tak sempurna lah dalam mazhab kita Syafi'i. Ni kita bahas mazhab Syafi'i lah. Kalau nak bahas mazhab lain nanti kuliah lain, ataupun habiskan dulu mazhab Syafi'i, kita belajar kan, belajar mazhab lain. Kalau saya nak belajar kitab mazhab lain apa ustaz, boleh baca kitab apa? Al-Fiqh ala Madhabil Arba'ah, fikih dalam mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ada kitab tu. Kitab Melayu Arab ustaz, kitab Arab. Saya tak pandai Arab, saya pun tak pandai Arab, jadi saya beli yang terjemah. Ada ustaz jual, ada. Kedai mana ustaz? Alah, tak payah kedai lah, dekat Shopee aja. Awak pergi kedai pun bukan apa, ada masa pun nak pergi kan. Biar orang hantar rumah. Tak? Orang zaman dah busy ni kan, kerja siang malam. Baik. Jadi berapa harga ustaz? Tengoklah sendiri. Type kat Shopee tu kitab Fiqh ala Madhabil Arba'ah. Tengoklah sendiri. Terbeliak tak terbeliak je lah mata. Tapi saya jamin lebih murah daripada handphone. Tak? Lebih murah daripada handphone. Kalau orang kata mahal lah, anak beli handphone awak tu lagi mahal lah. Tak? Saya punya cikai-cikai ni pun Redmi apa ni, 12 500 lebih. Ingat dah sempurna lah, kompas tak ada, sabar je lah. Nak tengok kiblat, nak support, sabar je lah. Masa beli lupa nak ngecek. Ingat dah mahal, 500 dah mahal lah kononnya kan. Ingat ada lah kompas. Kompas kan kalau beli gitu kan berapa ringgit je. Ingat dah ada lah, 500 takkan tak ada. Dah beli tengok, tak ada. Sabar je lah kan. Mau 600 ke atas baru kompas. Baik, sambung saya. Jadi apa nama ni, sunat sahaja. Kalau nak beli kitab boleh. Cumanya kalau baca sendiri tak faham, kena tanyalah. Jangan faham sendiri. Baik, mazhab kita Syafi'i sunat hukumnya. Tak buat pun taklah jadi batal sembahyang dan tak berdosa. Dan hasil sunat kunut dengan membaca satu ayat daripada Quran yang ada dalamnya doa. Kalau sama ada hafal doa kunut, tapi saja nak baca lain, baca ayat Quran yang ada doa, sah kunutnya tu, sah. Bukan cerita salah, dapat pahala kunut. Sah tak sah ni macam rukun pula kan. Dapat pahala kunut. Tapi kena tahu juga ayat Quran yang mana yang doa.
Kan contoh apa? Ihdinas siratal mustaqim, yang senang kan, yang tahu makna. Kalau tak tahu makna, buka lagu budak kecil baca Al-Quran dengan erti tu kan. Apa budak nyanyi tu kan, segala puji, buka, hafal. Kan susah kan nak tahu makna pasal kan. Dibuat lagu jadi biar senang, apa nama ni, tahu maknanya, hafal maknanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Doa lah tu. Pernah ni cerita kisah benar lah. Guru saya cerita, entah kawan dia ke siapa, sesat dekat Mekah. Di Mekah sesat, terlepas dari kawan-kawan. Jadi macam mana, tak pandai cakap Arab, cakap Inggeris kan orang Arab tak faham. Dia pun tak kerti bahasa Inggeris, Melayu je. Dia macam mana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang benar. Nasib baik dia tahu makna ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, dia tengok orang Arab, tengok Malaysia dia pun jumpa, alhamdulillah. Berkat menghafal makna Al-Fatihah. Ya tak? Penting juga. Dia cakap Arab ni dalam sembahyang tu semua Arab semua tu kan. Kalau tahu maknanya senang. Paling penting ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sesat, baca je. Cakap orang Arab tu ihdinas siratal mustaqim. Mula-mula mungkin dengar kita baca Fatihah. Kan? La. Ihdinas siratal mustaqim, sesat. Buatlah macam mana kan? Biar dia faham. Baik. Jadi boleh dapat pahala kunut. Atau yang menyerupai doa seperti akhir surah Baqarah. 3 ayat akhir tu kan. Jika dikosotnya, diniatnya akan dia kunut. Tiada qiraatul Quran, bukan niat baca Quran lah, niat nak baca kunut lah. Dia ayat Quran tapi kita niat nak baca kunut, dapatlah pahala kunut. Kerana makruh membaca Quran pada lain daripada qiyam. Jangan kita niat nak baca Quran, sebab selain berdiri lepas Fatihah tu makruh baca Quran. Dan hasil pula kunut itu, dapat pahala kunut dengan doa yang semata-mata. Doa semata-mata doa, bukan ayat Quran. Doa karang sendiri pun sah juga. Doa tambah isteri Ustaz, boleh. Kan? Kena pula isterinya tak tahu, dia aminkan. Sebenarnya berjemaah kan. Suaminya baca doa, isterinya aminkan. Isterinya tak tahu bahasa Arab. Itu sebab kalau suami belajar Arab, isteri ikut sekali. Sebab doa yang dikarang tu kena tahu maknanya apa. Contoh je. Baik. Dan jika ada doa itu tiada maksur sekalipun, bukan daripada hadis dan Quran, doa tu bukan daripada hadis Quran, makna dia doa karang sendiri, sah juga kunut. Jika ta'alluq ia dengan pekerjaan akhirat, tapi syarat berta'alluq dengan pekerjaan akhirat, kena ada kaitan dengan akhirat. Jua sahaja, maka hanyalah. Atau serta pekerjaan dunia, maknanya kalau nak pekerjaan dunia kena serta dengan akhirat. Doa itu berkaitan akhirat. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Jadi kalau nak doa yang tadi itu kena tambah akhirat juga. Tetapi kunut yang afdal itu yang cerita yang paling kurang. Dalam kitab ni cerita yang paling kurang, minimum, dan yang paling afdal. Tetapi kunut yang afdal itu iaitu warid, datang daripada Nabi SAW, iaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Nun mati bertemuta tu, dia ikhfa dekat situ. Wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah lafaz kunut yang warid datang daripada Nabi SAW pada riwayat Baihaqi. Dan sunat bagi imam membawa kunut dengan lafaz jamak.
ramai, seperti dibacanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait hingga akhirnya sampai habis. Kerana sah hadis pada menegahkan imam daripada menentukan dirinya dengan doa. Ada hadis yang menegahkan imam membaca doa untuk diri sendiri, tak tak berkaitkan dengan makmum, seperti dibacanya dengan lafaz ifrad, lafaz sendirilah Allahumma hdini itu, maka iaitu makruh. Hukumnya makruh, tidaklah haram, tapi makruh. Jadi seeloknya Allahumma hdina lah. Dan seperti kunut tiap-tiap zikir dan doa yang lain di dalam sembahyang. Zikir dan doa yang lain pun sunat imam jamakkanlah. Maka disunatkannya bagi imam membawa dengan lafaz jamak, melainkan doa yang warid daripada Nabi, yang datang daripada Nabi SAW, bahwasanya ia membawa akan dia dengan lafaz ifrad padahal ia imam, maka hendaklah dibawa akan dia dengan lafaz ifrad, individu lah, kerana mengikut bagi yang warid, iaitu Rabbi firli warhamni, duduk antara dua sujud tu, hingga akhirnya di dalam duduk antara dua sujud, itu tak perlu Rabbi firlana, sebab itu memang disuruh baca untuk diri sendiri. Dan seperti Allahumma naqni, Allahumma ghsilni, ini tak tahu bacaan masa bila, dan seperti Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu hingga akhirnya. Kemudian daripada tasyahud yang akhir, selepas tasyahud akhir sunat dibaca Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, panjanglah, sunat. Jadi imam pun sunat, tapi jika redha oleh makmum. Kalau makmum tak redha jangan. Ataupun makmumnya ada sakit ke apa kan, tak boleh duduk lama ke. Jadi baca sampai fil alamin innaka hamidum majid cukup. Tapi kalau makmum minta apa redha, dah belajar dan redha, tak apa mam, kita orang pun nak baca, tak apa, boleh. Lepas fil alamin innaka hamidum majid, masing-masing baca Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Apa lagi lupa dah. Panjang sikitlah. Baik. Adapun tegah Nabi akan imam daripada menentukan dirinya dengan doa, maka tempatnya itu pada doa yang tiada maksur daripada Nabi SAW. Tiada kesan, tiada dalil lah, tiada datang hadis. Inilah hasil yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah. Itu disebutkan. Itu pendapat Imam Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Katanya sekira-kira dibawa imam akan doa yang tiada maksur, dimakruhkan baginya membawa dengan lafaz ifrad. Dan inilah tempat menanggungkan tegah yang tersebut itu. Dan sekira-kira dibawanya akan doa yang maksur daripada Nabi SAW, hendaklah diikutnya lafaz yang maksur itu. Baik. Kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah, hasilnya dan sunat bagi yang sembahyang seorang dan bagi imam yang redha makmumnya dengan panjang bahawa dibacanya kemudian daripada kunut yang warid itu kunut Sayyiduna Umar. Masuk insya azan dah, dia sambung sikit. Nak pakai? Oh, minta maaf. Oh, dia nak pakai.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini panjang lagi tuan-tuan, saya cuba cepatkan sikit ya. Baik. Dan kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, hasilnya dan sunat bagi yang sembahyang seorang dan bagi imam yang redha makmumnya dengan panjang bahu dibacanya. Kemudian daripada kunut yang warid itu kunut Sayyiduna Umar, iaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthna 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Ini namanya kunut Sayyiduna Umar. Yang tadi biasanya dipanggil kunut Nabi atau kunut Rasulullah lah. Biasa orang Melayu sebut kunut subuh. Yang kunut Sayyidina Umar ni orang sebut kunut nazilah. Baik. Maka apabila dihimpunkan antara dua kunut itu, maka sunat mendahulukan yang pertama. Kalau nak baca dua-dua kunut Rasulullah dan kunut Sayyidina Umar, dahulukan yang pertama dululah. Baca Allahumma hdina dulu, baru baca Allahumma inna nasta'inuka.
Kerana sabit tetap ia daripada Nabi SAW. Dia daripada Nabi. Dan jika dikendaki membawa dengan salah suatu, kalau nak baca salah satu sahaja daripada keduanya, maka hendaklah dibawanya kunut yang pertama. Yang afdal bawa yang pertama lah, Allahumma hdina. Kerana illah sebab yang tersebut itu sama juga sebabnya. Sebab itu kunut Nabi. Antara Nabi dengan Sayyidina Umar, yang utama Nabi lah. Dan sunat kemudian daripada, kalau orang tak nak baca kunut Nabi, dia baca kunut Sayyidina Umar, boleh juga, tak haram, tidak berdosa. Cuma dia bukan mengamalkan yang afdal lah, itu sahaja. Baik. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap selawat dan salam atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya, seperti diucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini antara contohlah biasa yang kita baca, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Dan sunat pada sekalian kunut dan pada selawat dan salam kemudiannya mengangkatkan kedua tangan seperti sekalian doa yang lain, kerana mengikut bagi fi'il perbuatan Nabi SAW. Telah meriwayatkan akan dia Hakim bersalahan dengan doa iftitah dan doa kemudian daripada tasyahud, maka tiada disunatkan pada keduanya mengangkatkan kedua tangan. Doa iftitah jangan angkat tangan, Allahu akbaru kabira, jangan, tak disunatkan. Kalau angkat juga tak batal, tak haram, cuma pelik lah. Ni yang tak disuruh buat, yang disuruh tak buat. Orang Jawa kata atik-atik, wah iyalah. Kurang kerjanan apa kan. Tentulah. Orang Jawa tak gitu kan. Sing orang-orang wah iyalah. Dikandani wong tuai orang gugu. Itulah ayatnya, situlah dulu kan. Dah jarang dengar dah. Dah jarang dengar, ya tak? Zaman-zaman dulu lah, arwah nyai saya hidup tu, dengarlah dulu kan. Nyai saya cakap Jawa bukan setakat cakap biasa, ada pantun. Pantunnya bukan pantun Jawa je, pantunnya Jawa campur Inggeris. Main ingat, ya tak? Macam mana bunyi pantunnya Ustaz? Yes, no, no, yes. Nampak? Mula-mula dah bahasa Inggeris. Walaupun yes, no je, tapi bahasa Inggeris dah. Yes, no, no, yes. Orang-orang ya wis. Macam lain Ustaz? Alah, sikit-sikit lah. Macam tak kena sangat Ustaz. Ya, biasalah. Sikit tu ada lah kena kan. Yes, no, no, yes. Orang-orang ya wis. Dia minta apa barang agaknya, tak ada lah. Tak ada dah lah. Siap berpantun. Baik, sambung sini Jangan kata nak pendekkan Ustaz, dah melencong jauh ni. Baik, mengangkatkan dua tangannya, kerana bahawasanya tangan ada baginya wazifah. Jadi doa iftitah dan doa selepas tasyahud akhir tu tak payah angkat tangan. Ada wazifah, ada kerja lain dalam doa iftitah dan doa tasyahud. Dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang membaca doa menadahkan dua tapak tangannya ke langit. Tapak tangan adah ke langit. Jika minta doa ia dengan menghasilkan suatu, minta ya Allah tunaikan sekian, minta tapak tangan ke langit. Dan menadahkan dua belakang tangannya, dua belakang ni, ke langit jika minta doa ia menolakkan suatu. Kalau minta doa menolakkan sesuatu, balak gini. Tak nak buat suka hati, tak apa. Saya tak tahu Ustaz mana satu yang minta dengan menolak balak. Gini-gini boleh tak Ustaz? Tak boleh. Bahasa apa banyak pergerakan. Tak boleh, itu dah macam main-main. Tak apalah, awak tadah ajalah. Kalau imam buat macam ni, boleh ikut imam. Kalau nampak imam, tak nampak dah tak apa. Kan? Tapi ada dalil lah. Ada dalil. Dan tiada sunat. Dalil apa? Dalam kitab Sabilul Muhtadin, juzuk 1 muka surat 213. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari bawah. Kan kalau orang tanya. Dan tiada sunat kemudian daripada kunut menyapukan dua tapak tangan kepada muka, tak sunat. Kalau sapu juga taklah haram. Tapi tak sunat. Dan kepada yang lainnya, dan tak perlu sapu kepada badan kerana ketiadaan warid, tak disuruh. Dan disunatkan bagi imam menyaringkan membaca kunut. Baca kunut kuat, sama ada pada sembahyang adaan tunai atau pada sembahyang qada'. Nampak? Sembahyang qada' berjemaah ni ceritanya ni.
Saya tak ingat sini pernah terangkan ke tak pasal sembahyang qada ni kan. Dalam kitab ni juga ada bab qada. Pendek ceritanya panjang, saya pendek cerita je lah. Sembahyang qada ni wajib. Maknanya kalau adalah sembahyang yang pernah seseorang itu tinggal, saya tak nak sebut kita tu termasuk jemaah nanti kan. Ustaz ni sebut kita pula. Seseorang individu, mana entah orang planet Pluto ke mana ke. Pluto pun dah bukan planet dah. Kan. Seseorang yang pernah meninggalkan sembahyang fardu tanpa sebab yang munasabah, sebab yang diterima oleh syarak, sakit ke apa, tak ada sebab, memang sihat, saja-saja tinggal. Orang kata zaman huha-huha, maka wajib diqada. Itu hutang dengan Allah Ta'ala. Tu ringkas cerita lah tajuknya. Dia panjang ceritanya, tapi nanti lain kalilah. Baik, jadi ceritanya kalau sembahyang adaan tunai atau sembahyang qada, sunat baca kuat. Katalah imam dengan makmum ni, aku ada nak qada subuh ni, kau nak qada tak? Nak, jom kita berjemaah. Yang mau usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an imaman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang subuh, fardu subuh 2 rakaat, qada jadi imam kerana Allah Ta'ala, yang makmum jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi pada baca kunut walaupun sembahyang qada, sunat dinyaringkan, dikuatkan juga. Kerana mengikut bagi fi'il Nabi SAW, mengikut perbuatan Nabi. Persalahan tak sama bagi yang lain daripada doa kunut, daripada segala doa yang dalam sembahyang. Maka tiada sunat bagi imam menyaringkan dia, kuatkan suara, kerana ketiadaan warid, tak ada disuruh. Kata Mawardi, Imam Mawardi, hendaklah nyaring imam dengan kunut itu terkurang daripada nyaringnya dengan baca Fatihah. Kalau Fatihahnya kuat, Bismillahirrahmanirrahim, kunutnya perlahan sikit. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau boleh lah. Saya tak boleh, Ustaz. Saya Fatihah ke apa memang tak boleh perlahan suara saya. Memang buka je mulut memang kuat, peti suara besar. Tak apalah, macam mana. Kan? Ada saya pernah jumpa kat Lakin Perdana dulu, tempat saya duduk. Siapa nama dia lupa dah, tapi muka ingat. Dia suara kuat, memang peti suara dia kuat. Kalau bercakap tu, cakap biasa je, berbisik macam tak berbisik. Dia berbisik tu, kau tak bisik dah. Kau bisik pun macam tak bisik. Tapi kelebihan dia tu, dia dapat kerja jadi Bilal kat Singapura. Sebab suara kuat ni, Singapura tak boleh pakai mikrofon. Jadi dia azan tu pun macam mikrofon, cuma taklah keluar sangat macam mikrofon, tapi mana kuatlah. Kuatlah boleh dengar kuat tu kan. Ada orang macam tu. Kalau macam tu dah tak boleh nak buat apalah, jadi imam pula kan. Kalau boleh kurangkan. Adapun orang yang sembahyang seorang dan demikian lagi makmum pada tempat yang disunatkan baginya membaca kunut, maka hendaklah keduanya membaca kunut dengan perlahan. Perlahanlah. Dan apabila dibaca oleh imam akan kunut dengan nyaring kuat, maka disunatkan bagi makmum mengucap amin dengan nyaring. Makmum boleh sebut amin tu kuat bagi tiap-tiap doa yang dibaca oleh imam pada doa. Dan setengah daripada doa selawat atas Nabi SAW. Selawat itu dianggap sebagai doa juga. Maka disunatkan bagi makmum mengaminkan dia. Sunat selawat itu diaminkan. Inilah yang diiktimadkan, yang diperpegangi Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Disebut lagi. Kata setengah ulama, apabila dibaca oleh imam akan selawat atas Nabi, maka tiada sunat bagi makmum mengaminkan dia. Ada ulama lain kata tak sunat diaminkan. Hanya hendaklah ia menyengutui imamnya pada membaca selawat atas Nabi SAW. Setengah ulama kata ikut baca selawat. Dan apabila dibaca oleh imam akan sana puji-pujian, iaitu daripada fa'innaka taqdi. Mula daripada fa'innaka taqdi itu dah mula sana. Sana tu pujian. Fa'innaka taqdi hingga akhirnya, maka sunat bagi makmum membaca dia dengan perlahan. Yang pertama sunat makmum baca perlahan juga, fa innaka taqdi wa la yuqta alai, baca perlahan. Atau yang kedua diam, ia padahal mendengar bagi bacaan imamnya. Ataupun cara yang kedua makmum tak baca tapi dia diam dan dengar imam baca. Maknanya imam kena baca kuat. Sunat imam baca kunut kuat tu seluruh kunut, termasuk fa innaka taqdi. Kalau kita tak mampu nak buat, tak apa, itu cerita nombor 2. Yang penting ini maklumat lah. Maklumat. Bayangkanlah macam saya pun kan, daripada kecil dengar
orang baca fa innaka taqdi perlahan kan, dah sampai besar macam ni, tiba-tiba guru saya sebut, oh dalam kitab fa innaka taqdi baca kuat kalau jadi imam. Itu tu nak mulakan tu macam betul ke tak ni? Betul ke tidak ni? Kan orang cakap apa pula? Sedangkan benda tu berasal daripada kitab jugalah, dalilnya tu daripada kitab Sabilul Muhtadin, bukan kitab kecil, kitab besar dan ambilannya pun kitab besar, Tuhfah dan Nihayah. Tapi kalau kita masih tak nak buat pun tak apa, taklah berdosa benda tu. Jangan takut, nanti Ustaz Aidil check ni dia sembang subuh. Dia tengok sini check ke tak apa baca kuat ke tidak. Tak, saya tak check. Kalau andai kata dipanggil kuliah subuh pun imam baca perlahan pun saya tak marah. Benda tu pun sunat sahaja, tak sampai wajib. Baik, cuma ini cerita afdal lah, maklumat ilmu. Fa innaka taqdi hingga akhir, makna seluruh kunut tu dibaca kuat. Maka sunat bagi makmum membaca dia dengan perlahan atau diam, padahal mendengar bagi bacaannya, bacaan imam, atau membaca akan asyhadu. Boleh juga yang ketiga sebut asyhadu, saya bersaksi. Kalau nak berhenti asyhad. Maka yang pertama daripada yang tiga ini, iaitu membaca perlahan sama-sama dengan imam, terlebih utama, paling afdal, kerana mengikut bagi fi'il Nabi SAW. Dan adakah batal sembahyang apabila dibaca oleh makmum pada ketika itu? Shadaqta wa barata. Kata Syekh Ibn Hajar, batal sembahyang dengan dia, dan kata Syekh Ramli tiada batal sembahyang dengan dia. Ini dua beza pendapat lah. Shadaqta wa barata biasa kita baca selepas qad mati solah, Bilal iqamat. Kalau baca masa imam baca fa innaka taqdi, Syekh Ibn Hajar kata batal sembahyang, Imam Ramli kata tak batal. Kalau nak baca macam tu, ikutlah pendapat Imam Ramli. Telah mengikut Syekh Ramli pada demikian itu Imam Ghazali. Imam Ghazali pun sama pendapat dengan Syekh Ramli, maknanya tak batal. Dan adalah dalil keduanya tersebut pada tempatnya. Dalilnya kena tengoklah kitabnya, dia kata. Maka jika tiada mendengar makmum akan kunut imamnya kerana dibaca imam akan dia dengan perlahan, tu nampak, maknanya ada juga imam baca perlahan, atau kerana jauh ia pada imamnya, atau kerana tuli telinganya pekak, atau mendengar ia akan suara yang tiada faham, dengar tapi tak dengar butiran, maka hendaklah ia membaca kunut dengan perlahan. Sunat baca perlahan lah makmum tu tadi, seperti sekalian zikir dan doa yang tiada mendengar ia akan dia. Syahdan disunatkan pula membaca kunut yang tersebut itu pada iktidal rakaat yang akhirnya, ni daripada tiap-tiap sembahyang fardu lain daripada fardu subuh. Ni yang cerita selain waktu subuh ni baru masuk. Minta maaf lah, memang panjang, saya cuba cepatkan. Ustaz pergi belok-belok tadi dia lambat, minta maaf lah ya. Tetapi kerana nazilah pertolongan, artinya kerana kedatangan suatu bala, sama ada ia melengkapi sekalian orang Islam, semua orang Islam kena, atau tertentu ia pada setengah orang Islam, atau orang Islam tertentu, macam sekarang Palestin lah. Sunat baca kunut selain sembahyang subuh. Jika kembali mudaratnya kepada sekalian orang Islam, seperti wabak dan ta'un dan qahta ni apa nama balak lah, dan belalang atau tikus dan hujan yang memberi mudarat akan rumah atau perhumahan padi, dan seperti takut akan seteru musuh, dan seperti tertawan orang alim atau orang berani oleh kafir. Kerana tersebut dalam beberapa hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW adalah membaca kunut sebulan di dalam sembahyang 5 waktu, kerana menolakkan kejahatan seterunya, musuhnya daripada sekalian orang Islam, dan dikiaskan atas takut akan seteru itu barang yang lainnya. Dan sunat pula membaca kunut nazilah itu. Jadi yang namanya kunut nazilah iaitu bacaan kunut Rasulullah dan juga kunut Sayyidina Umar selain waktu subuh, selain sembahyang subuh. Itu kunut nazilah. Bukannya kunut Sayyidina Umar tu kunut nazilah, tapi tak apalah, tu dari segi istilah sahaja. Maknanya kunut nazilah tu orang dah biasa sebut kunut subuh. Jadi Allahumma hdini tu dah kira macam untuk sembahyang subuh saja, tidak. Adapun urutan membaca afdal, dia baca dua-dua, Allahumma hdina dan Allahumma inna tadi. Kalau nak baca salah satu, Allahumma hdina lebih utama.
Tapi kalau ada orang nak baca kunut Sayyidina Umar sahaja pun boleh juga, tak salah, tidak berdosa. Cuma tak dapatlah yang afdal, itu sahaja. Dan sunat pula membaca kunut nazilah itu dengan nyaring kuat, dan jikalau pada sembahyang sirriyah sekalipun, sembahyang zuhur dan asar. Pada kunut tu sunat baca kuat. Adapun kunut sembahyang fardu yang lain daripada subuh dengan tiada kerana nazilah, maka itu tiada sunat membaca, adalah ia makruh. Kalau tak ada sebab apa-apa, makruhlah baca kunut di selain waktu subuh tadi, sembahyang subuh tadi. Baik, itu tambahan, bawah tu ada tambahan sikit, tapi apa nama, saya berhenti sampai situ je lah. Ceritanya tentang kunut nazilah itu, apa nama ni, yang sebenarnya ialah kunut Rasulullah dan kunut Sayyidina Umar yang dibaca selain sembahyang subuh. Itulah kunut nazilah. Cuma pada saya dari segi istilah je lah, apa nama ni, berbeza dekat situ. Jadi mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita tahulah asal hukum, apa, asal istilah kunut nazilah tu macam mana. Jadi maknanya kalau ada orang baca selain waktu subuh, Allahumma hdina, jangan terperanjat. Agaknya ni ustaz nak baca agaknya ni lepas isyak nanti ni. Jadi diberi peringatan dululah, kod-kod kalau saya baca nanti jangan terperanjat lah. Ni isyak ni ustaz, bukan subuh ni. Takut ada yang terperanjat pula kan. Itu salah satu, apa nama ni, kunut, namanya kunut Nabi SAW. Dan kunut Allahumma inna itu kunut Sayyidina Umar. Bila dibaca selain solat fardu subuh, dinamakan kunut nazilah. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan. 1 jam ni kuliah malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.